tajuk, saya recommend tuan-tuan beli buku ni The Malaysian Maverick ni oleh Barry Wayne. Barry Wayne ni adalah Asian Wall Street Journal, jurnalis, meninggal lah dia. Dan dia mengikuti perkembangan, dia adalah orang yang mengikuti perkembangan Mahathir daripada zaman awal dia menjadi Perdana Menteri sehinggalah dia bersara. So dalam buku ni banyak lagi pendedahan-pendedahan dan juga skandal-skandal yang disebutkan, seperti Bakun, seperti IPP dan sebagainya lah. So ada banyak lagi yang tidak disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. In fact ada satu tajuk dalam buku ni dipanggil apa, Scandal What Scandal. Scandal What Scandal dalam chapter 6, chapter ke-6 disebutkan tentang perkara ini. Baik. Saya pernah ada buat satu video tentang benda ni dahulu. Saya ada pernah buat satu video tentang pendedahan ini suatu masa dahululah, tapi kalau cari-cari tu jumpalah tentang buku ini. Okey, insyaAllah kita gempur. Terima kasih hashtag kita gempur. Terima kasih yang share, yang like, subscribe. Terima kasih yang apa orang kata bersama dengan kita. Saya akan go through lagi insyaAllah. Kita londeh malam hari ini. Kita londehkan Mahathir. Okey, sebelum saya nak cerita kita londeh ni tuan-tuan, background story sikit bagi yang tak tahu. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat satu pernyataan commenting daripada apa yang tweet daripada Mahathir, kenyataan Mahathir di Facebook, Twitter dia, berkenaan dengan bagaimana Melayu sekarang ini mundur, bagaimana Melayu sekarang ini dia kata teruk, bagaimana Melayu itu, Melayu ini dan sebagainya. Cerita Melayu lah. Senang cerita. Semalam pun dia cerita pasal DAP sebagainya. Orang dah bosan dengan cerita tu sebenarnya. Orang dah bosan dah. Dia ulang, dia all macam apa, radio lama. Dia ulang balik cerita yang sama yang orang dah bosan dengar dah. Orang dah tahu itu taktik lama dia untuk nak memecah belahkan bangsa dan agama ni. So Datuk Seri Anwar Ibrahim kata di dalam Kongres Parti Keadilan Rakyat, beliau mengatakan bahawa apa? Dia kata bahawa dia cerita Melayu miskin, dia duk mengkayakan anak-anak dan kroni dia. Dia tak cakap spesifik macam tu, tapi Datuk Seri Anwar kata ada yang memerintah 22 tahun, 22 bulan, yang kaya anak bini dia, yang kaya kroni dia. So daripada kenyataan itu, Tun Mahathir telah menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan saman 150 juta saman fitnah. Kemudian untuk menjawab saman fitnah ini, maka Anwar Ibrahim kena membuat pembelaan. Dia kena buat satu pembelaan. So dibuat satu surat. Satu pembelaan lah, bukan surat lah, pembelaan. Dan pembelaan itu, mana saya punya pembelaan ni? Oh, saya dah print semalam. Dia ada tebal macam ni lah, tebal ya. So tapi dia tebal sebab bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Kalau ikutkan dalam 70 muka surat je, tak banyak. Okey. So dalam pembelaan itu, maka didedahkanlah skandal. Kenapa perlu didedahkan is? Sebab nak membuktikan bahawa memang 22 tahun dia memerintah dan 22 bulan dia memerintah, dia hanya mengkayakan anak dan juga menantu dia dan juga kroni dia. Itu point dia. Sebab untuk nak menjawab saman fitnah, kita kena membawa fakta kepada fitnah tersebut. So-called kenyataan fitnah tersebut, kita nyatakan ini fakta dia. Ini bukan fitnah, ini adalah fakta. Maka kalau itu adalah fakta, bermakna dengan arti kata lain, ia bukan fitnah, maka saman itu tidak boleh diadakan. Tetapi saya kata itu merupakan perangkap Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sengaja mendedahkan perkara tersebut supaya Mahathir saman. Dan akhirnya Mahathir saman. Kalau Anwar dedahkan saja-saja, nili-wili kita kata, saja-saja dia nak dedah, macam benda ni bukan tak pernah didedah pun, orang tak akan percaya. Tapi kalau dokumen itu dibawa di mahkamah, maka itu boleh menjadi poin kita. Kejap, apa call ni? Nah, itu menjadi poin kita kan. Itu akan menjadi orang kata apa? Menjadi poin yang kuat untuk nak dibawa di mahkamah. Sebab dia dibawa di mahkamah. Baik. So itu background So harap tuan-tuan faham tentang background dia. Jadi kita terus pergi ke poin yang saya nak bawakan. Okay, Mahathir dilondehkan. Right. Now, dia ada 4 perkara di dalam pembelaan Anwar Ibrahim. Ada 4 perkara yang Anwar sebut sebagai fakta kes. Dia banyak sebenarnya. Kalau kita baca buku ni, saya kata banyak lagi. Tapi Anwar sebut 4 saja. Kenapa 4 je? Sebutlah semua. Buat apa nak panjang-panjang? Dia hanya perlu buktikan fakta itu benar. Cukup. Fakta 22 tahun, fakta 22 bulan. Okay, fakta dia bagi harta, bagi projek pada anak menantu dia, dan fakta dia bagi projek pada kroni. Cukup. Tak perlu nak sebut semua. Cukup apa yang membenarkan fakta tersebut. Baik, kita tengok. Dia ada 4 benda yang disebutkan.
pertama bail out, dia ada 5 sebenarnya. Saya tambah satu lagi. Jap, saya tambah satu lagi kot. Okay. Okay, dia ada 5 fakta. Pertama, bail out untuk kumpulan perkapalan berhad, kini dikenali sebagai Post Logistik Berhad semasa krisis keuangan 1997 bernilai 2 bilion ringgit. Pembelian kontrak secara langsung kepada Opcom Sdn Berhad bernilai 214.2 juta ringgit. Pemberian kontrak oleh Telekom kepada Opcom Kabel Sdn Berhad bernilai 11.157 juta ringgit. Pemberian lesen fabrikasi kepada Kencana Petroleum Berhad Mohzani dan juga pemberian perwajar steel Eric Chia bernilai 5 bilion ringgit. Baik. Okey. Nah, kita kena faham pemegang majoriti Opcom ialah Norzita Zakaria yang merupakan menantu plaintiff dan isteri kepada anak ketiganya itu Mukris. Mirzan ialah pemegang saham yang lain untuk Opcom. Okey. Lag. Alah. Jap. Saya on balik. Saya on balik Sekarang lag lagi ke? Sekarang okey ke? Okay, saya on balik. Okay, tuan-tuan nanti boleh potong bahagian ni. Kalau siapa yang nak ambil video ni boleh potong bahagian-bahagian. Okay, bahagian ni boleh potong sekejap. Okay, thank you. So, insyaAllah kita akan bercakap tentang poin ini, poin-poin yang saya nak sampaikan ini. So, terima kasih. Tolong tap love dan juga tolong share dulu. Okay, berkenaan dengan... So, dia ada 5 skandal yang kita akan sebut. 5 skandal yang akan kita sebut. Yang saya sebutkan tadi. Dan yang pertama berkenaan dengan KPB. Okay, KPB, kumpulan perkapalan berhad. Kumpulan perkapalan berhad. Okay. KPB kini dikenali sebagai Post Logistik Berhad adalah salah satu syarikat tempatan yang terjejas akibat krisis keuangan tahun 1997. Okey, so siapa owner kepada KPB ni? Yang pertama owner dia adalah anak sulung Mahathir, iaitu Mirzan, pemegang saham majoriti dan juga pengarah KPB ketika itu tahun 97. Aktiviti utama KPB ialah pembekalan, perkhidmatan dan pengangkutan kontena. Liability semasa atau net current liabilities bagi KPB adalah sebanyak 423.94 juta pada tarikh berakhir Disember 1997. Okey, itu KPB punya net current liabilities. Selepas Julai, Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan telah menerima satu permohonan dari bantuan keuangan daripada KPB dan atau Mirzan bagi pihak KPB. Permohonan tersebut telah ditolak oleh Anwar Ibrahim. Anwar tak nak. Masa itu ni 97, kita kena ingat zaman krisis keuangan, KPB menghadapi masalah keuangan yang teruk. So dia minta bantuan Anwar Ibrahim bagi dana atau bail out. Anwar tolak, Anwar kata tak nak. Seterusnya Mahathir pun berjumpa lah dengan Anwar Ibrahim. Yang ni siri ni ada dalam Anwar The Untold Story, pendek je. Ada snippet dalam cerita tu dan mengarahkan Anwar untuk mencipta satu skim khas. Tujuan dia untuk bagi duit lebih kurang 2 bilion ringgit daripada pembendaharaan atau kantong negara bagi membantu KPB, syarikat anak Mahathir atau Mirzan, dalam hal ini, dalam hal nak selamatkan anak KPB ini. Anwar telah menggesa Mahathir untuk mempertimbangkan semula skim yang dinyatakan kerana adalah sukar untuk kita nak merasionalkan dan menjustifikasikan penggunaan dana pembendaharaan untuk nak selamatkan KPB pada waktu itu. Defendant yang juga menyatakan, defendant bagi tahu, Anwar bagi tahu kepada Mahathir, sekiranya Mahathir nak teruskan juga pengeluaran dana,
maka perlu dibentangkan belanjawan tambahan kepada Parlimen untuk diluluskan.